Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Abu Bakar bin Yusuf dan rakan-rakan sekalian. Pembintangan kami pada hari ini, kami akan menjelaskan satu topik iaitu berkenaan dengan pengurusan alam pembelajaran. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai topik ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu, iaitu didahului dengan saya sendiri iaitu Muhammad Farizan, diikuti oleh Idli James, Fendi bin Francis, Tengku Nur Farhana binti Tengku Nasharuddin, Ummu Alia binti Abdul Latif dan Zhang Hausen. Assalamualaikum kepada doktor dan rakan-rakan. Saya, Tengku Nur Farhana, akan menerangkan tentang pengenalan pengurusan alam pembelajaran. Pengurusan bermaksud satu proses perancangan, persekolahan, pengarahan dan kawalan terhadap usaha-usaha organisasi dan penggunaan sumber-sumber dalam organisasi bagi mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian, alam pembelajaran bermaksud keadaan atau suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku ke arah positif dan daripada tidak tahu kepada tahu. Pengurusan alam pembelajaran adalah penting bagi memenuhi masa yang diperuntukkan untuk mengajar, memastikan objektif pembelajaran dan pengajaran tercapai serta tidak membosankan kerana dapat menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran tersebut. Kita akan masuk pada latar belakang kajian. Profesi sebagai seorang guru tidak mudah dan peranan serta tugas guru semakin mencabar seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Persediaan dari segi mental dan fisikal serta persediaan yang rapi sangat diperlukan sebelum berhadapan dengan murid. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji persediaan seorang guru sebelum menempuhi alam pembelajaran di sekolah. Melalui kajian ini, pengkaji dapat mengkaji dan mengenal pasti persediaan seorang bakal guru sebelum menempuhi alam pembelajaran di sekolah. Dalam kajian ini terdapat pernyataan masalah. Masalah ini terbagi kepada dua. Masalah yang pertama ialah ketidaksediaan guru dalam menempuhi alam pembelajaran membawa kesan buruk kepada pendidikan di sekolah. Masalah kedua, guru yang tidak bersedia untuk menempuhi alam pembelajaran akan menyebabkan pengurusan pendidikan merosot akibat ketiadaan perancangan dalam pengajaran di sekolah. Kajian ini terdapat beberapa objektif. Yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan alam pembelajaran bagi seorang bakal guru. Yang kedua, menjelaskan setiap faktor-faktor pengurusan alam pembelajaran ini memberi persediaan kepada bakal guru dalam menempuhi pengajaran di sekolah kelak. Yang ketiga, mengenal pasti pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai digunakan dalam bilik darjah. Dalam kajian ini, terdapat beberapa persoalan dalam menentukan hala tuju kepada kajian mengenai pengurusan alam pembelajaran, iaitu yang pertama, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan alam pembelajaran bagi seorang bakal guru? Yang kedua, bagaimanakah setiap faktor-faktor pengurusan alam pembelajaran ini memberi persediaan kepada bakal guru dalam menempuhi pengajaran di sekolah kelak? Dan yang terakhir, apakah pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai digunakan dalam bilik darjah? Dalam kajian ini, terdapat beberapa faktor dalam pengurusan alam pembelajaran. Yang pertama adalah PPG, yang kedua adalah aktiviti kokurikulum, yang ketiga pengurusan sekolah, yang keempat kemahiran guru, yang kelima persediaan guru, yang keenam penggunaan bahan bantu mengajar, yang ketujuh kaedah pengajaran dan yang terakhir adalah penyampaian pengajaran. Sekarang kita masuk kepada metodologi kajian. Metodologi kajian adalah satu kaedah yang dijalankan untuk menjayakan kajian kepada subjek kajian tertentu. Dalam kajian ini, kami menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah yang pertama adalah kaedah temu bual, di mana sesi temu bual dijalankan secara atas talian menggunakan platform Google Meet. Dan kami juga telah sediakan 59 soalan berkaitan dengan topik untuk ditanya kepada responden. Kaedah yang kedua adalah kaedah menganalisis maklumat, di mana kami menganalisis jawapan yang diberikan oleh responden daripada rekod suara dan maklumat yang diberikan dicatat dalam bentuk nota ringkas.
Oke, kita akan masuk kepada dapatan kajian. Dalam bagian ini, terdapat beberapa aspek yang dilihat oleh bakal guru dalam melakukan persediaan dan perancangan yang sesuai sebelum menempuhi alam pembelajaran di sekolah, yaitu termasuklah aspek-aspek program perantis guru, PPG, aktiviti kokurikulum, pengurusan sekolah, dan kemahiran guru. Oleh itu, setiap aspek ini akan diperjelaskan dengan lebih terperinci lagi dalam bahagian ini. Antara persediaan yang boleh dilakukan oleh seorang guru sebelum memasuki alam pembelajaran di sekolah ialah mengikuti program perantis guru yaitu PPG. Berdasarkan kepada temu bual bersama Cikgu Yazid Mahadi yaitu responden kami, beliau menyatakan bahwa program perantis guru ini merupakan program yang amat baik dan dapat melatih guru pelatih untuk memahami sekolah sebagai institusi pendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah. Beliau memberitahu bahwa mahasiswa-mahasiswi ijazah sarjana muda pendidikan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris sering menjalankan program perantis guru PPG ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Marudu, terutamanya mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Kota Marudu, Sabah. Program perantis guru ini merupakan pendedahan awal kepada guru pelatih tentang alam persekolahan dari perspektif seorang guru. Melalui program ini, guru pelatih dapat memahami tingkah laku murid, pengurusan sekolah, pengurusan bilik darjah, proses penyepaduan teori dan amalan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran menerusi pemerhatian, interaksi, dan refleksi. Responden berpendapat bahwa program perantis guru ini memberikan pendedahan awal tentang suasana dan situasi semasa mengajar di sekolah pada guru pelatih. Melalui PPG ini, guru pelatih dapat merasai suasana sebenar dan apakah sebenarnya yang berlaku di sekolah, apakah sungutan dan rintihan ketika melaksanakan tugasan, dan apakah perasaan suka dan duka ketika mereka berinteraksi dengan pelajar, dan apakah yang melucukan sepanjang mereka mengikuti PPG ini. Responden juga menyatakan bahwa PPG ini merupakan jembatan penghubung yang mentautkan antara pengetahuan teori yang diperolehi daripada bilik-bilik kuliah dengan realiti di bilik-bilik darjah. Melalui PPG ini juga, para guru pelatih didedahkan dengan situasi pengajaran dan pembelajaran yang sebenar yang akan dilalui oleh pelajar sepanjang mereka berkhidmat dalam profesi pendidikan. Yang kedua adalah aktiviti kokurikulum. Aktiviti kokurikulum ini merupakan satu syarat kepada bakal guru dalam menempuhi alam pembelajaran di sekolah kerana ia merupakan aktiviti yang wajib bagi setiap guru di sekolah dalam mengurusnya. Menurut responden, terdapat beberapa aspek yang bakal guru perlu tahu dalam aktiviti ini iaitu dari aspek kepentingan kokurikulum, pentadbiran, penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum, kewangan, aktiviti dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Setiap aspek ini berkesinambungan dalam persediaan perancangan yang sesuai kepada guru. Hal ini kerana apabila guru telah memulakan alam pembelajaran di sekolah, mereka harus terlibat secara langsung dalam aktiviti kokurikulum ini bersama murid-murid di sekolah. Ketiga adalah pengurusan sekolah. Pengurusan sekolah merupakan salah satu persediaan seorang bakal guru dalam menempuhi alam pembelajaran di sekolah. Berikut adalah beberapa faktor dalam persediaan ini. Yang pertama, faktor fizikal. Dalam faktor fizikal ini, guru haruslah berpenampilan yang sesuai bagi mereka kepada murid-murid di sekolah. Selain itu, penggunaan bahan yang sesuai dalam bilik darjah, dan yang ketiga adalah cara menyusun atur bilik darjah yang sesuai. Untuk faktor yang kedua pula adalah faktor emosi. Dalam faktor emosi ini pula adalah gaya kepimpinan yang sesuai untuk diterapkan kepada murid-murid di sekolah dalam pembelajaran. Selain itu, cara guru mengawal emosi pelajar sewaktu dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga adalah faktor sosial. Prosedur peraturan yang perlu ditegaskan oleh seorang guru dalam bilik darjah. Selain itu, cara mewujudkan satu komunikasi berkesan guru dengan murid-murid. Dan yang terakhir adalah cara mewujudkan minat pelajar untuk meluangkan masa belajar bersama guru. Persediaan yang seterusnya adalah kemahiran guru. Dalam menghadapi masyarakat yang berilmu abad ke-21, guru perlu mempunyai kemahiran bekerja yang pelbagai. Oleh itu, dalam kajian ini,
Pengkaji menitikberatkan kemahiran asas yang perlu ada dalam diri seorang guru, iaitu kemahiran pemudahcaraan dan kemahiran komunikasi. Okay, kita masuk kepada kemahiran pemudahcaraan. Kemahiran ini merupakan kecekapan guru dalam membimbing pelajar menjalani aktiviti pembelajaran. Terdapat dua strategi pelaksanaan kemahiran pemudahcara, iaitu berpusatkan murid dan berpusatkan bahan pelajaran. Strategi berpusatkan murid bermaksud pelajar mengambil alih sedikit tanggungjawab untuk apa yang diajar dan bagaimana ia dapat mempelajarinya. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, responden juga telah menyatakan bahawa berpusatkan murid, guru perlu membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran dan komunikasi antara guru dan murid secara dua hala. Manakala strategi berpusatkan bahan pelajaran pula, guru perlu menggunakan pelbagai bahan pengajaran seperti buku, bahan lukis, pusat sumber dan banyak lagi untuk menjalankan pengajarannya. Kemahiran yang kedua iaitu kemahiran komunikasi. Komunikasi berkesan merupakan tunjang dalam mendapatkan maklumat yang jelas daripada penyampai kepada penerima. Oleh itu, kemahiran ini penting kepada seorang guru untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka. Oleh itu, terdapat dua bentuk komunikasi yang boleh dilakukan oleh guru, iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Komunikasi lisan biasanya melalui penggunaan suara dan bahasa yang berkesan. Komunikasi lisan bukan sekadar perbualan sahaja, akan tetapi komunikasi lisan juga dikategorikan dalam ucapan, pembentangan, mesyuarat dan sebagainya yang melibatkan komunikasi dua hala. Oleh itu, komunikasi yang berkesan amat penting supaya guru dapat memotivasikan murid-muridnya supaya berminat dan lebih aktif dalam sesi pembelajaran. Manakala untuk komunikasi bukan lisan pula bermaksud guru tersebut perlu memastikan bahawa pergerakan badan adalah sama dengan perkataan yang diucapkan. Antara pergerakan badan yang digunakan dalam komunikasi bukan lisan adalah cara berdiri, kepala, ekspresi muka dan sebagainya. Persediaan mengajar merupakan satu perancangan harian yang disediakan oleh guru untuk waktu pengajaran. Ia mengandungi maklumat tentang pelajar, matlamat yang ingin dicapai, isi kandungan yang akan disampaikan dan penentuan pencapaian matlamat. Menurut temu bual bersama responden, penyediaan mengajar merupakan satu perancangan yang terdiri daripada langkah-langkah pengajaran yang akan dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah. Kepentingan persediaan mengajar adalah untuk memastikan persediaan yang rapi telah dibuat sebelum memulakan kerja bagi memastikan setiap produktiviti atau hasil yang diperolehi adalah berkualiti dan dapat menepati objektif dan sasaran yang telah ditetapkan. Bahan bantu mengajar. Okey, bagi bahan bantu mengajar pula terdapat dua kaedah, iaitu bahan bukan elektronik dan juga bahan elektronik. Apa itu bahan bukan elektronik? Bahan bukan elektronik merupakan bahan yang nyata yang ada di depan kita yang kita dapat sentuh. Seperti contoh buku teks, papan kenyataan, papan tulis, papan whiteboard ataupun blackboard yang kita boleh sentuh dan kita boleh tengok depan mata kita. Okey, bagi bahan elektronik pula adalah bahan yang memerlukan rangkaian data, bahan yang memerlukan kita punya laptop ataupun komputer yang memerlukan kita menggunakan software ataupun aplikasi. Okey, seperti contoh PowerPoint, Canva, kita ada application Telegram, WhatsApp dan Quizizz ataupun banyak lagi permainan yang boleh digunakan untuk bantu kita mengajar pelajar. Begitu. Masuk kepada kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengelolakan dan menggunakan teknik, isi pelajaran dan alat bantu mengajar untuk mencapai objektif pengajaran. Terdapat 5 kaedah pengajaran yang boleh dilakukan oleh seorang guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, iaitu bercerita, perbincangan, demonstrasi, bermain dan lawatan. Kaedah bercerita, responden menjelaskan bahawa teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa
kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Kaedah yang seterusnya iaitu perbincangan. Kaedah ini merupakan proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar dalam persekitaran pembelajaran. Kaedah yang seterusnya demonstrasi. Biasanya guru akan menunjukkan cara sesuatu perlakuan atau aktiviti sebelum meminta pelajar melakukan aktiviti tersebut secara individu. Kaedah yang seterusnya iaitu bermain. Kaedah ini merupakan satu pendekatan terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang tidak begitu formal dan menyeronokkan. Dan kaedah yang terakhir iaitu lawatan. Lawatan merupakan satu rombongan yang dikelolakan oleh pihak sekolah dan pelajar-pelajar akan pergi ke tempat bahan-bahan pengajaran yang dapat diperhatikan serta dikaji secara langsung. Penyampaian pengajaran merupakan cara yang berkesan untuk menyampaikan sisi pengajaran kepada pelajar. Seseorang guru harus merancang penyampaian pengajaran agar ianya bersesuaian dengan tahap kebolehan pelajar dengan mengambil kira penggunaan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, masa, pemeringkatan isi serta pemilihan sumber. Terdapat 3 subfaktor yang telah dikaji di dalam penyampaian pengajaran, iaitu aktiviti di dalam kelas, latihan dan bahan bantu mengajar. Untuk subfaktor pertama, berdasarkan temu bual bersama responden mengatakan guru perlu membuat aktiviti di dalam kelas bagi menarik perhatian pelajar untuk belajar dengan lebih bersemangat. Bagi subfaktor latihan pula, untuk memastikan apa yang diajari dapat difahami oleh murid, guru akan memberi soalan pengukuhan kepada murid. Sekiranya jawapan untuk soalan pengukuhan tersebut tidak betul atau salah, itu bermakna murid tersebut tidak memahami apa yang dipelajari. Untuk bahan bantu pula, responden mengatakan beliau masih menggunakan kaedah mengajar dengan menulis, melukis gambar rajah di papan putih, menulis pengiraan di hadapan kerana untuk subjek yang beliau ajar lebih faham jika ditunjukkan cara di hadapan. Okey, kesimpulannya pengurusan dalam pembelajaran ini merupakan salah satu usaha bagi mengetahui apa yang perlu dilakukan oleh seseorang guru sebelum mereka melangkah ke alam persekolahan. Seterusnya, mereka perlu memastikan objektif pengajaran pembelajaran itu tercapai. Dan akhir sekali, pengurusan alam pembelajaran yang cekap dan teratur amatlah penting bagi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Seterusnya dapat memenuhi masa yang telah pun diperuntukkan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.